Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang penonton, pendengar muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, alhamdulillah sekali lagi kita bersama dalam rancangan An-Nur, dan siarannya pada kali ini insya-Allah akan mengupas dan merupakan tazkirah pada satu tajuk lagi yang akan didatangkan, yang dibincangkan, dan mudah-mudahan ia akan bermanfaat, iaitu yang bertajuk Mudahkah Wanita Masuk Syurga. Ya. Seperti yang kita maklum, wanita memainkan peranan yang penting dalam kehidupan kita. Seperti ada satu pepatah mengatakan, tangan seorang wanita boleh menggoncangkan dunia. Untuk itu, kita akan melihat apakah peranan wanita ini di dalam sumbangannya dan di dalam ganjaran pahala untuk mengejar kepada syurga. Adakah benar kenyataan ini? Mudahkah wanita untuk masuk syurga? Bersama dengan kita di dalam rancangan An-Nur pada kali ini ialah ahli panel jemputan yang akan sama-sama menjelaskan dan menerangkan serta membincangkan tajuk ini, iaitu saya persilakan Yang Mulia Ustazah Hajah Nur binti Haji Muhadi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar Ustazah pada hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja. Macam mana Ustazah? Kita ni lihat tajuk kita ni pada kalian ni, mudahkah wanita masuk syurga? Saya dah pernah mendengar satu hadis, kalau anda silap Ustazah, dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita salehah. Sejauh mana kebenaran kenyataan ini dan kaitannya dengan pernyataan bahawa mudahkah wanita masuk syurga ni? Silakan Ustazah. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustazah pengurusi dan auda penonton yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tajuk kita hari ini mudahkah wanita itu masuk syurga? Kita lihat jawapannya di sini. Kita katakan memang mudah kalau seorang wanita itu ia mengikut ajaran Islam, ia menjadi perempuan yang salehah, isteri yang salehah, insya-Allah ia akan dapat masuk syurga. Ini ada dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fas-salihatu qanitatu hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Jadi perempuan salihah itu siapa yang katakan perempuan salihah itu? Maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah yang taat kepada Allah dan suaminya, dan yang memelihara kehormatan dirinya dan apa jua yang wajib dipelihara. Nah, ketika suami tidak hadir bersamanya, dengan pemeliharaan Allah dan pertolongannya, itulah dikatakan wanita yang salihah. Wanita yang salihah ini ia akan insya-Allah akan mudah masuk syurga. Nah, kemudian selain daripada itu kita lihat lagi apa yang dijanjikan Allah melalui hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, iza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannati min ayyi abwabil jannati syi'ti. Artinya seorang perempuan itu apabila ia sembahyang 5 waktunya betul, puasa bulan Ramadannya cukup, ia menjaga kehormatan dirinya lahir dan batin, dan ia mentaati suaminya, maka nanti pada hari kiamat akan dikatakan, silakan masuk syurga dari mana-mana pintu yang kamu suka. Ini bagi orang yang salihah tadi, bagi isteri-isteri yang mengerjakan sembahyang, puasa, itu adalah jalan untuk ia masuk syurga. Jika ia menunaikan semua keempat-empat tadi itu, insya-Allah ia akan dapat masuk syurga. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, keridaan suami itu juga memainkan peranan untuk ia masuk syurga. Di mana hadis Rasulullah SAW ada berbunyi, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radiyan anha dakhalatil jannah.
Mana-mana perempuan yang meninggal dunia sedangkan suaminya reda kepadanya, maka ia akan masuk syurga. Kita lihat tadi sembahyang, puasa, menjaga diri lahir batin, taat kepada suami. Nah, kemudian ini keredaan suami. Apa yang kita mahu sekarang, bila kita meninggal dunia, suami kita akan reda. Jadi dia tidak akan bercakap-cakap waktu kita meninggal dunia, alhamdulillah, bagus kamu meninggal awal katanya. Kau dah susah saya. Mungkin hati bercakap begitu, walaupun dah zahir dah mulut. Tapi apa yang kita mahu kita dengar, kebanyakan lelaki bila berhadapan dengan jenazah istrinya, dia akan mengatakan, sayang saya isteri saya ni. Orangnya baik, orangnya macam mana pun keadaan, susahkah senangkah, ia sentiasa bersama saya. Itu yang akan kita kehendaki apabila kita meninggal dunia nanti. Nah, kemudian selain daripada itu, kita akan melihat lagi Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang lain, ada baginda mengatakan ada 4 jenis wanita yang masuk surga dan juga ada 4 jenis wanita yang masuk neraka. Kita lihat dulu 4 jenis wanita masuk syurga ni. Yang pertama, seorang isteri yang baik, taat kepada Allah dan artinya patuh kepada suaminya. Kemudian yang kedua, seorang isteri yang benar-benar sayang kepada suaminya. Yang ketiga, ia bersabar dengan apa saja pemberian suaminya, itu yang qanaah. Dan yang keempat, seorang perempuan atau wanita yang kematian suami, dia tidak kahwin sehingga akhir hayatnya, dan ia memelihara anak yatim dalam jagaannya. Jadi itu anak suaminya ni. Anak suaminya, ia bersama suaminya. Maka itulah dia 4 ya katakan wanita yang masuk syurga. Neraka nanti kita jelaskan nanti. Ini syurga dulu. Jadi kesimpulan daripada soalan ini, jadi kalau kita mau hendak masuk syurga, adalah mudah bagi wanita itu. Sembahyangnya, puasanya, kemudian menjaga kehormatan di lahir batin termasuk menutup aurat, taat kepada suami, dapat keredaan suami, insya-Allah masuk syurga dengan izin Allah, ya. Ya, Ustazah, kalau melihat apa yang Ustazah cakapkan tadi, macam seolah-olah macam memang mudah nampaknya, seolah-olah perkara tu untuk dikerjakan dah susah sangatlah. Ya. Kalau untuk mencapai syurga seperti mana yang telah dinyatakan dalil daripada Al-Quran dan hadis tadi. Jadi mengapa kalau beginilah kedudukannya, mengapa apakah keistimewaan sebenarnya wanita ni berbanding dengan lelaki? Adakah lelaki mempunyai kehebatan ataupun ganjaran yang sama berbanding dengan perempuan dari segi ibadat dan ganjaran pahala? Silakan Ustazah. Dari sisi Allah, lelaki dan perempuan itu sama dari sisi kejadiannya. Cuma yang membezakan ketakwaan mereka. Ini ada dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi tafsirnya, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, lelaki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu itu berpuak-puak, bersuku-suku untuk kamu saling mengenal. Sesungguhnya di sisi Allah, di kemuliaan kamu sisi Allah itu adalah ketakwaan kamu. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui. Jadi tidak kira lelaki ataupun perempuan, yang istimewa di sisi Allah ya orang yang banyak bertakwa. Nah, sekarang ni kita tidak boleh berkata lelaki itu lebih atau perempuan itu lebih. Sebab masing-masing itu ada keistimewaannya. Lelaki dan perempuan itu saling melengkapi di antara satu dengan lain. Misalnya bagi lelaki, ia perlukan wanita, ia perlu pendamping. Ini kita lihat daripada sejarah kejadian Nabi Adam AS, di mana baginda perlukan pendamping, maka dijadikanlah Sayyidina Hawa untuk mendamping baginda. Dan begitu juga kita bagi para isteri ni, kita perlukan juga pendamping kita, iaitu suami. Jadinya sama-sama. Selain daripada itu, bagi orang perempuan ada keistimewaan. Di antaranya orang perempuan ini ia tahan sakit, ia kuat sabar. Ya, sebab itulah perempuan ini mengandung, beranak, kemudian mengasuh anak. Bagi lelaki menyusukan sehingga 2 tahun kalau mampu. Ya, bagi lelaki dia tidak. Dia artinya ketahanan mereka di segi lain. Ketahanan perempuan ini dari segi fizikalnya, ia tahan sakit. Kemudian selain daripada itu, keistimewaan kita apabila kita mengandung daripada anak dengan suami, pahala itu akan diberi. Kemudian apabila kita menyusukan, setiap sedutan susu yang diisap oleh anak tadi akan diberi pahala oleh Allah. Nah, kemudian selain daripada itu,
makhluk yang lain juga mendoakan perempuan tadi tu. Yang mana ada hadis mengatakan liyastaghfirullahu lil mar'atil muti'ati li zawjiha at-tayru fil hawa wal hitani fil ma' wal malaikatu fis sama' ma damat fi ridha zawjiha. Jadi meminta ampun bagi seorang perempuan yang salihah tadi tu, yang taat pada suami itu, burung-burung di udara, ikan-ikan di air dan malaikat di langit mendoakan perempuan tadi, ya Allah ya Tuhan kami, berilah perempuan ini ada keselamatan, pahala yang baik. Jadi pahala doa ini selama ia di dalam kerajaan suami. Tetapi kalau durhaka kepada suami, memanglah makhluk tadi ini tidak akan mendoakannya. Ini keistimewaan orang-orang perempuan. Maka kata kita lihat lagi dari hadis Nabi, dari segi penghormatan anak-anak antara bapa dengan ibu. Ibu itu lebih, di mana dalam hadis orang bertanya, siapa yang dihormati? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian yang keempat siapa? Kemudian siapa? Bapamu. 3 kali. 3 kali ibu, baru bapa. Ini menunjukkan bahawa di sanalah keistimewaan orang perempuan itu. Saya mencelah sikit, Ustazah. Ya. Di sini kita ni melihat seperti mana hadis Rasulullah. Banyak orang tertanya-tanya, adakah 3 kali ibu seorang bapa kalau membagi belanja ni setiap bulan, Ustazah? Sekiranya anak memberi belanja kepada ibu bapa, misalnya anak memberi belanja 300 pada ibu, jadi 100 pada bapa, macam matukah tu, Ustazah? Itu bergantung kepada anak itu sendiri. Tapi secara peribadi, apabila kita hendak membagi orang tua kita, janganlah kita nilai dari segi macam ibu ni banyak mengasuh saya, ini banyaklah. Bapa ni oleh kerana ia jarang jumpa saya, misalnya dah berapa rapat, sedikit sajalah. Kecualilah kalau bapa itu ada pendapatan. Ibu, ada juga anak-anak ini memberi lebih kepada ibu. Karena apa? Ibu ini memegang ekonomi dalam rumah tangga. Yang dapur di ibu selalunya. Menteri Keuangan. Iya, Menteri Keuangan dalam rumah. Jadi bapa ni selalu kadang-kadang mereka ini keluar, ada pendapatan lain. Bila diminta barulah ya. Tapi ibu ini menjenguk saja ke dapur, mungkin beras habis, minyak habis. Ibu inilah yang banyak berperanan. Sebab itu juga sebagian anak ini memberi kepada ibu itu lebih. Karena itu tujuannya, bukan karena memandang sumbangan ibu itu kepada kita. Jadi kalau itu dapat kita lakukan, jadi kita mesti bersikap adil kepada bapa dan ibu kita. Lihat pada keadaan. Iya. Ya. Jadi kalau kita ni seperti mana yang telah kita ni maklumi bahawa Rasulullah pernah meriwayatkan dan menceritakan, menghabarkan kepada umatnya bahawa penduduk neraka itu kebanyakannya terdiri daripada wanita. Kalaulah benar, Ustazah, mudahnya begitu, macam yang kita ni yang sudah Ustazah jelaskan tadi, mudahnya janji Allah itu memudahkan wanita untuk masuk ke dalam syurga. Mengapa masih ramai daripada golongan wanita ni yang terdiri daripada ahli neraka ni, Ustazah? Yalah, jalan untuk ke syurga memang mudah. Tapi dari segi praktikalnya sukar. Sebab apa? Kita ni orang perempuan ni kebanyakannya lebih kepada emosi. Itu. Kadang-kadang kita tidak sabar. Kita marah kerana letih, kita marah. Jadi pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, saya menjenguk syurga, saya lihat ramai orang fakir. Kemudian saya menjenguk neraka, ramai orang perempuan. Kemudian ada seorang perempuan itu bertanya, mengapa ya Rasulullah? Jadi jawab Rasulullah, karena orang perempuan ni ia suka bersumpah, kemudian dia tidak menghargai suaminya. Selalunya kenapa orang perempuan ni masuk neraka? Sebab di dalam kehidupan berumah tangga ni menghadapi masalah, artinya turun naik masalah tu. Kadang-kadang bagi lelaki, dia buat indah tak indah saja tu. Dia mendengar isterinya berleter, dia diam saja. Dia anggap macam dada je. Jadi orang perempuan ni, apabila sudah suami itu tidak faham-faham pada dirinya, maka di situlah ia mengatakan, selama saya hidup dengan kita, saya tidak pernah senang. Menafikan dia. Menafikan. Sebenarnya kesenangan itu ada, tapi mengikut kemampuan suami. Dan mungkin juga dalam bentuk yang lain. Iya. Jangan kita menganggap kesenangan itu dari segi wang ringgit. Ada kadang dari segi material. Kadang-kadang ada orang menganggap, artinya
bila hidup saya senang, rumah saya besar, kereta mewah, itu kebahagiaan. Itu yang patut diberi suami, sebenarnya tidak. Kasih sayang. Sebab kita pernah mendengar bila kita melalui kes-kes masalah rumah tangga, ada orang perempuan ni mengatakan, ia kaya, banyak harta. Apa je katanya? Saya ni dari segi hidup mewah. Apa yang saya mau boleh dapat. Tapi dari segi kasih sayang saya tidak menikmati. Saya rasa iri melihat orang miskin katanya. Walaupun hidup mereka miskin, tetapi mereka hidup katanya berkasih sayang. Mawaddah warahmah. Mawaddah warahmah tu ada dalam rumah tangga mereka tu. Ya, walaupun mereka hidup miskin. Jadi saya iri hati. Jadi di sini kita melihat bahawa harta itu tidak menjamin untuk kita masuk syurga. Dan kemudian Nabi lagi ada menggambarkan, tadi kita katakan Nabi menggambarkan 4 golongan masuk syurga. Sekarang ni 4 golongan yang masuk neraka. Yang pertama, isteri yang menyakiti hati suaminya. Dengan lidahnya, dengan kata-kata yang keji. Kadang-kadang ada yang menyumpah ni. Ada yang membangkit-bangkit. Kalau kita hendak kahwin dengan saya, belum kita senang seperti ini. Sepatutnya kita jual puasa kita dulunya. Ada sampai macam-macam. Sepatutnya kalau kita mengingatkan suami pun, biarlah cara baik, berhikmah kita bercakap. Jangan kita membangkit, jangan menghina. Rugi kita, bah. Kemudian yang kedua, isteri yang memberatkan suami di luar kemampuan. Mungkin suami itu mampu 300 sebulan. Kita katakan, mana cukup 300? Anak kita berapa? Bayaran itu ini. Mesti 700 diberatkan. Akhir-akhirnya suami ini mencari jalan jalan singkat. Yang penting ia boleh menyediakan RM700 supaya mulut isterinya diam, tidak akan bising, artinya beleter menekan suami. Kemudian yang ketiga, isteri yang tidak menutup aurat. Sepatutnya menutup aurat, dia tidak terdedah sana terdedah sini. Kemudian isteri yang tidak merasa duka cita. Bila suami itu berduka cita, ia happy saja, ia menyanyi, ia gembira. Macam dada rasa apa-apa. Kemudian suami sakit pun dia tidak ada apa-apa tu. Yang apa yang dipikirnya, makan, minum, berhibur, itu saya dalam pikirannya. Ini kalau ada 4 ini dalam diri seorang isteri itu, na'udzubillah min zalik, ubahlah. Sebab ini tanda-tanda yang dijelaskan oleh Rasulullah bahawa 4 inilah wanita yang akan masuk neraka. Jadi pada kesimpulannya, tadi kita katakan bahawa jalan untuk ke syurga itu mudah. Memang mudah. Jadi kita buat secara baik. Dan kemudian yang perlu di sini, suami juga berperanan. Jadi suami, ia bertanggungjawab mendidik isteri supaya masuk surga. Sebab dalam ayat Al-Quran pun ada menjelaskan, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini perintah kepada suami. Jadi kalau suami itu tidak mendidik isteri, yang membiarkan isteri itu begitu saja, jangan kata suami lepas, kamu masuk neraka, kamulah. Tetapi suami itu akan terlibat. Sebab pada hari kiamat nanti, pada yaumul hisab, suami itu akan disoal ibadatnya, bagaimana ia mendidik isteri dan anak-anaknya. Akan dipersoalkan. Dia belum masuk syurga walaupun amal ibadahnya banyak, jika anak dan isterinya melakukan maksiat. Ini ruginya para suami. Jadi bila nampak sudah ada unsur-unsur kedurhakaan dalam rumah tangga itu, betulkan. Jadi kita para isteri pun belajar bersabar. Ya, jangan dah mau sabar. Memang sakit, kita nak bersabar. Kadang-kadang ada yang cuba marah pada kita. Kita cakap senanglah sabar. Saya yang merasa. Yang punya badan aninya. Iya. Yang merasa. Jadi kunci untuk masuk syurga itu salah satunya sabar. Sebab bila kita sabar, kita boleh bertindak dengan tenang. Pikiran kita waras pada masa itu. Tapi kalau kita hilang sabar, itulah emosi kita pun mudah melebihi daripada akal kita. Itu yang kita bertindak di luar daripada jangkaan kita. So saya kadang-kadang menjadi satu dilema kepada kaum wanita, terutamanya zaman sekarang ini. Seperti yang kita ni maklumkan, mudah masuk syurga, mudah juga masuk neraka. Kadang-kadang tuntutan hidupan ini terlalu mendesak, terutamanya sekarang macam-macam yang perlu dipenuhi dari segi ekonomi, material dan keperluan-keperluan hidup yang lain, Ustazah. Tapi Alhamdulillah di Brunei masih baik lagi ni, Ustazah. Jauh lebih baik. Tapi masih juga ada keperluan-keperluan itu yang selalunya mendesak. Seperti mana yang Ustazah cakap tadi, antara golongan yang mudah masuk golongan ahli neraka ialah yang tidak bersyukur dengan pemberian suami, mendesak terlalu, mungkin suaminya kurang mampu. Jadi akhirnya apabila suaminya kurang mampu, ini memaksa isteri itu untuk keluar bekerja. Dan kita ni maklum bahawa sekarang ni
memang ramai wanita yang keluar bekerja atas sebab-sebab dia tersendirilah, masing-masing ada sebab diorang berkerjaya, dan diorang pun membina kerjaya diorang kadang-kadang ke tahap yang sangat tinggi ni Ustazah. Jadi macam mana ni Ustazah kedudukan orang yang berkerjaya ni? Kalau kita ni bandingkan, adakah diorang ni berbeza dengan suri rumah tangga yang sudah khususkan di dalam rumah sahaja, mengurus rumah tangga mungkin dengan lebih sempurna. Jadi berbanding dengan wanita yang berkerjaya, adakah diorang ni anda mempunyai peluang untuk kemudahan masuk ke syurga ni? Ya. Bagi mereka yang bekerja dalam Islam tidak salah ya wanita berkerjaya, sebab kalau kita di zaman Rasulullah pun ada wanita yang berkerjaya. Sebagai contohnya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian ramai lagi ya. Sebagai business woman. Ya. Kemudian Asma. Kemudian selain daripada itu, kalau kita lihat lagi Zainab, isteri Abdullah bin Mas'ud, di mana ia sendiri yang artinya pandai kraft tangan, dijual, hasil itu ia menafkahkan suaminya dan anak yatim dalam jagaannya. Jadi ini ya cara wanita-wanita di zaman Rasulullah, mereka pun bekerja, tapi tidak ada tegahan pada masa itu. Dan hatta sekarang pun tidak ada tegahan, tetapi bersyarat. Kita pun tahu syarat kita bekerja ni segi pakaian, segi pergaulan, dan tugas yang dibebankan kepada kita itu sesuai dengan artinya kemampuan seorang wanita. Nah, selain daripada itu, kita katakan tadi ya, bezanya suri rumah tangga sepenuh masa dengan orang yang bekerja ialah masa di rumah tu memang kurang. Jadi masing-masing punya keistimewaan. Bagi yang mereka yang sepenuh masa ini, ia dapat mengawal dari pagi sampai ke malam rumah tangganya. Tetapi bagi mereka yang bekerja ni tidaklah tepat begitu. Tetapi ada cara jalan-jalan keluarnya. Ia ada pembantu, ia artinya delegate tugas tu, diserahkan tugas itu kepada pembantunya. Maka di sinilah juga mereka ini ada pahala. Sampai ia menyerahkan tugas itu bukan serah langsung, tetapi ia memantau. Contohnya kita ambil yang paling dekat. Artinya dalam arti mendidik anak, menjaga anak. Siang bekerja mungkin pembantu rumah, ya. Tetapi waktu malam nak kan pembantu rumah tidur sama anak-anak kita. Hari cuti misalnya. Nak kan hari cuti pun kita ada di rumah, kita senang lenang, baring, baca majalah saja, WhatsApp saja kita, Facebook apa. Sedangkan anak-anak tempat pembantu rumah, ini tidak adil namanya. Jadi di situlah kekurangannya kita. Jadi kita apabila sudah kita bekerjaya ini, kenapa kita kerja? Itu soalnya sekarang. Kenapa? Jadi kalau misalnya untuk ke syurga ni, pertama niatnya kerana Allah. Saya bertugas ni kerana Allah. Yang kedua kerana membantu suami dalam ekonomi rumah tangga. Yang ketiga kerana saya menyumbangkan sumbangan saya kepada negara saya. Kerana mungkin saja dulu dihantar oleh kerajaan, ada beasiswa luar negeri beberapa tahun. Kemudian inilah masanya kita membalas jasa kerjaan dengan syarat ada izin suami. Kemudian mematuhi syarat-syarat tadi itu. Jadi janganlah kita berasa bila kita suri rumah tangga sebelum masa, saya dapat semua sekali. Artinya saya boleh, syurga tu memanglah semudah bagi saya. Tetapi kita jangan lupa, orang yang bekerja itu pun sama juga. Tapi cuma masa atau kemudian cara mereka berbeza. Mungkin walaupun masa bagi mereka yang bekerja ni sedikit misalnya, tetapi jika ia menggunakan masa itu dengan sebaik-baiknya, insya-Allah pahala itu akan mereka perolehi. Begitu juga bagi orang yang sepenuh masa ini, kalau yang mengabaikan masa itu mungkin dalam 8 jam satu hari, diabaikannya cuma 2 jam saja. Artinya, jadi sama juga, artinya ada kelelayan di situ tu. Ya, Ustazah. Menyentuh balik tentang wanita yang bekerja, sebab saya yakin banyak wanita-wanita di luar sana yang tertanya-tanya. Keredaan suami itu amat penting. Keizinan yang pertama untuk keluar bekerja, dan yang kedua adalah keredaan suaminya dalam apa saja yang dilakukannya, Ustazah. Saya selalulah juga terdengar di kalangan rakan sekerja dan masyarakat tentang wanita apabila ia bekerja keluar rumah ni berhias. Dia orang Brunei berhabis-habis berbanding dengan dia berada di rumah. Mungkin kerana keselesaan di rumah tu, ia selesa macam tu dengan baju yang selesa lah. Kemudian wanita yang juga menghias selain daripada memakai alat solek dan sebagainya.
Jua menggunakan teknologi yang sekarang ni injection sini Ustazah. Jadi macam mana kedudukan diorang ni Ustazah? Adakah kalau walaupun dengan keizinan suami, adakah ini masih lagi dikategorikan sebagai sesuatu yang diredai oleh suami ni Ustazah? Yalah, apabila kita keluar rumah, suami ni mesti ia tegas dalam ia mendidik isteri. Isteri itu kepunyaan siapa? Suami kan? Bila isteri cantik, siapa yang akan menonton? Untuk siapa? Untuk suami. Apabila ia keluar rumah cantik berhabis seperti yang pengusi katakan tadi itu, jadi orang lain akan menonton. Ada perkongsian di antara suami dengan orang lain. Kadang-kadang kecantikan yang berlebihan ini akan menimbulkan fitnah. Itulah sebabnya kadang berlaku cinta tiga segi. Yang suami orang mencintai isteri orang, isteri orang mencintai suami orang. Karena apa? Kita mempamerkan kecantikan kita. Tidak salah kita berhias, artinya jangan terlampau comot juga. Kita mesti kemas, turun kerja kemas. Jadi kalau berlebih-lebihan, inilah menimbul fitnah datang ke rumah tangga Tapi kita. selalu dibidas sebenarnya Ustazah oleh orang-orangannya. Macamnya aku untuk suaminya, aku benjek untuk suaminya. Macam mana Ustazah? Yalah, kalau ia benjek pun, artinya benjek itu artinya dalam rumah tetap ada kesan injek, di luar rumah masih tak ada kesan. Tetapi lihatlah, kalau suami itu menginjek, yang penting apa bahan untuk menginjek itu? Mesti bahan yang halal. Tujuannya untuk apa? Kesihatan misalnya. Mungkinlah kulit kita ni gatal-gatal, tapi untuk supaya jangan menggerutu misalnya, terpaksa benjek, itu boleh. Tapi kalau kita benjek supaya muka saya gebu, nampak cantik, jadi muda, apa niat kita di situ? Bukannya untuk suami saja tu, jadi tentu orang lain, supaya orang melihat saya masih maintain misalnya, masih muda, gebu macam orang muda, tapi umur sudah 60 misalnya. Kalau itu niat kita, tidak boleh tu.